Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab fiqh, doa dan zikir pada muka surat 114. Muka surat 114 di bawah tajuk yang ke-15, keutamaan ayat kursi, surah Al-Ikhlas dan juga surah-surah lain. Muka surat 114 perenggan yang pertama. Baik, dinukilkan pula daripada ataupun melalui jalur sahih, yakni mengikut riwayat yang sahih daripada Nabi SAW tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Yang mana dalam riwayat itu menyebutkan bahawa sekali baca surah Al-Ikhlas ni, Qul huwallahu ahad, itulah menyamai sepertiga Al-Quran. Ini sabit sahih daripada Nabi. Baik, dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa ada seorang laki-laki mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad. Lalu orang itu mengulang-ulangnya. Ketika pagi hari dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia sebutlah hal itu. Mana sebut dia tu seakan-akan boleh difaham sebagai mempersendakanlah. Dia dengar ada orang baca Qul huwallahu, ulai lepas baca Qul huwallahu baca pula, ulai baca gitu. Dia pun ceritalah ada orang baca Qul huwallahu ni ulai beberapa kali Qul huwallahu. Tidak kata lepas Qul huwallahu enggak baca surah lain pula, dak ulai tu. Dia pun cerita kepada Rasulullah pada pagi besok tu. Maka Rasulullah pun kata kepada dia, Nabi kata, walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Demi Tuhan yang nyawaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya Qul huwallahu itu sekali baca dia tu, di segi nilai dia sama dengan 1/3 Al-Quran. Apa maksud hadis ni tu kita bincang selepas ni lah. Kita bincang selepas ni. Imam Bukhari meriwayatkan pula riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Quran fi lailah, fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah, faqala Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang kamu tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Adakah di kalangan kamu ni boleh baca 1/3? Mana Quran tu bagi 3, ambil 1/3 baca pada satu malam. Tu. Mana kalau kita kira kalau kita kira muka surat ke, mana net apa ni 200 muka surat lah, lebih kurang. Siapa dia boleh baca Quran semalam tu 200 muka surat, 1/3 tu kira locong gitulah, kemudian net lebih Jadi kira-kiranya terasa beratlah kepada sahabat kalau nak buat begitu. Maka sahabat berkata, dia kata tak ada pokok kita ni mampu buat gitu. Siapa dia ada pokok kita ni hak boleh buat baca sampai 200 muka surat semalam ni. Maka Nabi pun kata, Allahul wahidus samad, maknanya Qul huwallahu ahad itulah.
dia sekali baca dia menyamai sepertiga Al-Quran. Itu nas secara umum. Dah ni sabit lah. Kalau kita cuba tengok dalam Sahih Bukhari hadis 5015 tu. Baik. Para ahli ilmu, ini ulasan terhadap riwayat ini. Para ahli ilmu telah membahas tinjauan tentang surah ini. Yang mana Nabi sebut menyamai sepertiga Quran tu. Jadi para ulama fikirlah dari sudut mana tu siapa lebih gitu mau tu. Jadi para ulama menyebutkan dalam hal itu ada jawapan itu berbeza-beza. Ada ulama ni kata begini, ada ulama kata begini. Cumanya di sini Dr. Abdul Razak ni dia kata cuma jawapannya, sebab kalau nak bicara semua jadi panjanglah. Kita ambil jawapan yang dikira sebagai jawapan terbaik. Dia nukilkan di sini jawapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Yang mana jawapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini adalah yang dipetik daripada kata-kata Abu Abbas bin Suraj. Di mana Abu Abbas kata dia kata makna sabda Nabi ini adalah Al-Quran itu diturunkan dalam 3 bahagian. Mana kita kira sepala Quran 30 juzuk ni sebenarnya kalau kita bagi dalam pembahagian yang besar, dia ada 3 bahagian. Satu bahagiannya adalah hukum-hukum. Dia panggil ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Ni memang tidak banyaknya. Ulama kata 16% ya sebenarnya. Dalam Quran ni kena ingat, kalau mengikut ulama dalam kajian teks Al-Quran, ayat Quran ni dia sentuhan paling banyak berkait dengan panggil khalqiyah, penciptaan Tuhan tentang alam ini. Allah suruh kita buat kajian ayat-ayat tentang fiqh sekitar 16% ya sebenarnya. Tapi orang kita duduk tumpunya. Akhir sekali kajian terhadap alam ini, pokok dan sebagainya, orang-orang yang tidak Islam nama jadi maju kerana itu. Dia panggil ayat kainat, dia panggil al-ayatul kainat, ayat-ayat kebesaran Tuhan yang kita boleh nampak melalui kajian terhadap alam ini. Bagaimana Allah boleh cipta gunung ganang, pokok patah herba pula, kita pokok pelbagai jenis. Bila buat kajian hak kita tak jangka-jangka tu, khasiat besar kalau begitunya. Semua tu ada dah. Allah suruh buat kajian tentang alam ini. Hak tu banyak. Sebab apa? Kalau kita perhatikan dalam Quran, pendekatan yang digunakan oleh Allah untuk menyabitkan Allah ni maha berkuasa, dia banyak tumpu kepada kemampuan mencipta. Kemampuan Allah menciptakan alam ini, itu menjadi satu dalil yang paling besar tentang kudrat Allah. Misalnya kita tahu wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengoklah bukit, tengoklah langit tu bagaimana Allah cipta, tak ada tiar pun langit. Dan lihatlah bukit bagaimana Allah pasakkan dia dengan begitu kukuh. Patut ada pula wa ilal ibili kaifa khuliqat, tengok kita kata binatang yang bernama unta tu, bagaimana uniknya pencipta yang Allah buat tu, sehingga boleh setengah-setengah unta berminggu-minggu tak minum air. Ada 2 bonggol tu tahan lama tu, ada 2 bonggol atas belakang tu, dia boleh jalan pada masa nampak slow pun dia boleh. Ni ana baca dalam Fizilal Al-Quran lah. Doktor apa ni, Syahid Said Qutub tu, dia sebut, dia kata unta ni mata dia tu, bulu mata dia tu bapa tu dia lendik. Sebab tu kalau ribut lebih pukul dia buat gitu dah, tak rasa debu. Allah buat khusus sesuai lah. Dia sebutlah memang kehebatan unta ni. Lepas tu unta ni dari segi khasiat banyak kau. Sebab tu dia dipanggil kapal pada pasir. Bahkan ada pengalaman sahabat yang sesak di tengah pada pasir, tak ada air, dia tebuk bonggol unta, tebuk sikit lah, dia pun isap sekadar untuk supaya boleh minum air. Air tu memang bersih. Jadi perkara-perkara begitu sepatutnya umat Islam kaji secara serius. Dia orang kafir kaji tu. Mahir ada setengah hana baca tu, dia nak kaji tentang binatang, duduk alih hutan bertahun-tahun tak tobik-tobik. Tengok dia apa-apa kerodah, tengok muka dia dengan bulu orang apa, kita tengok dia duduk alih hutan tu dak. Tapi hasil dia ke dia buat kajian, orang boleh tupai. Dia panggil ilmu tajribah. Daripada rekod dia tu orang lain pula sambung, akhir sekali jadi satu ilmu tentang binatang pula. Asalnya dia buat kajian, kadang-kadang kajian dia tak lengkap, tak apa, sebab dia pemula. Nak boleh lengkap ni dia mesti ada bermula tu. Tu
Jadi kalau orang Islam boleh mendepani, kita kata mempelopori tu tepat dengan Quran. Tujuan apa tu? Bukan sekadar untuk mengumpulkan ilmu, untuk menyabitkan biar kita rasa kehebatan Allah ini, kudrat Allah melalui hasil penciptaan Allah. Baik. Jadi hukum ni, bahagian pertama hukum tu sebenarnya 1/3 tu sekitar 16% ya. Kemudian 1/3 yang kedua ialah berkenaan dengan wa'ad dan wa'id. Janji baik, kalau buat gini boleh syurga, boleh begini. Janji-janji yang merupakan perasa motivasi untuk buat kebaikan. Dan juga wa'id, janji yang berbentuk ancaman bagi orang yang melanggar perintah Allah, tidak patuh, melakukan maksiat kepada Allah. Ada pula dalam bentuk wa'id, ancaman, supaya manusia takut nak buat perkara yang haram itu. Itu 1/3. 1/3 akhir adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebut. Tujuan untuk kita bertawassul, bila doa sebut nama Allah, ingat nama Allah. Itu 3 tu. Surah Fatihah ini, surah Al-Ikhlas ini mengandungi nama-nama dan sifat Allah. Makna 1/3 tadi itu duduk dalam surah Al-Ikhlas. Cuba tengok, Allah As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat tauhid. Oh, kita buat bom ayat ni. Buat ambak hati. Oh, paruk ni. Apa maksud Allah kul huwallahu? Katakanlah Allah itu esa, bukan banyak. Tidak banyak, Allah ni esa. Allah yang esa. Allah lah tempat kita bergantung. Semuanya bergantung pada Allah, tempat tumpuan manusia. Gapo dia sifat Allah yang begitu tu? Lam yalid, dia tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Sebab tu ayat tu orang tak jemah tidak akan berhamil. Orang tak berbuah akan. Ulama kata berbuah akan salah. Walaupun di segi bahasa Arab boleh. Kalau kita belajar bahasa Arab ni, dak mana fi'il mudhari' ni ke yahtamilu zaman, mengandungi 2 zaman, mustaqbal, al-an, ataupun dia panggil apa ni, sekarang, dan istiqbal, sekarang. Dia sedang berjalan. Hal dan istiqbal, sekarang. Keadaan dia sekarang sedang berlaku. Dan akan, misalnya kita kata yamsi, dia akan berjalan, boleh di segi bahasa Arab. Sebab apa? Sebab fi'il mudhari'. Tapi kalimah lam yalid orang panggil nafi mutlak. Sebab apa tu? Tak boleh kita kata, misalnya kalau ada terima, mungkin dia kuat ngaji bahasa Arab kan, dia kata lam yalid, Allah tidak akan melahirkan. Tidak akan melahirkan, ada kemungkinan melahirkan tu. Tak boleh terjemah gitu. Dia kena lam yalid, tidak beranak. Dia orang panggil nafi mutlak, tidak kait dengan zaman. Walam yulad, dan tidak akan dilahirkan. Tu salah. Dan tidak dilahirkan, nafi mutlak juga. Maknanya tak ada kemungkinan akan dilahirkan. Kufuan. Walam kufuan ahad, mana Allah ni dia tidak setara, tidak ada sikit pun sudut persamaan dengan makhluk. Satu zarah pun tak ada. Sebab kalau kita belajar tentang syirik, menyamakan Allah ni tidak semesti sama banyak. Kita beri sifat Tuhan pada manusia baru jadi syirik, tak beri sebesar zarah. Penyamaan Allah ni dengan makhluk. Kita beri, kita kata manusia ni ada sifat Tuhan sebesar debu ya. Syirik dah tu. Dia tak perlu banyak. Itu kena ingatlah. Jadi 1/3 Quran iaitu yang berkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ataupun hal yang berkait dengan Allah, hak tu disebut sepenuh, disebut. Satu surah sebut tu ya. Itu kata 1/3 dari sudut itu. Lebih tu dari sudut tu. Kenapa hamil? Takutnya jadi malam ni baca 3 kali Quran, relax. Sepala Quran dia kata. Kau itu lepas nak habis 1/3 dia relax bahas 3 lalu puk supos. Tak ada ulama kata begitu. Sahabat Nabi baca Quran bersama-sama, 1 hizib, lepas tu 1 hizib sampai habis musim gini. Kenapa hamil ni? Nak ayatnya kelebihan dari sudut tu. Dia tak habis lagi huraian dia tu. Dah ni pendapat terbaik mengikut Profesor ni kita kata Zaid, Dr. Abdul Razak Badar ni. Dr. Abdul Razak Badar. Ni pendapat terbaik. Dah ni adalah merupakan nukilan Ibn Taymiyah yang diambil daripada Abul Abbas bin Surash itu. Kata Syekhul Islam lagi. Dia kalau benar-benar gini, kalau kita tak faham, dia jadi tak seimbang lah. Supaya ada sok pelajar, dia ni pelajar ni peringkat universiti dia.
Dia semaya, mai tarawih cepat. Misalnya kata, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Moga dalam fiqh kata tak apa baca sayap tak apa dah. Dia bahan gitu sungguh. Taha berok. Enggak ada pelajar tu ayat kana boleh gozat dia kata boleh ya. Boleh ke dia bolehnya tu. Betul kata fiqh kata boleh. Dia gini ya, sebab tu dalam bahasa fiqh kenapa harus. Bila kata harus maknanya benda tu boleh, bukan kata lebih, bukan kata ada kelebihan. Nak ya boleh ya. Supaya ulama fiqh kata boleh kita niat korban pada 10 Zulhijjah tu niat kita apa ni? Niat akikah. Sembelih akikah boleh. Sekadar boleh. Baik isu dia ada ke Nabi buat gitu. Sahadis tak pernah. Ada ke sahabat niat gitu. Ada pula kata tak apa kalau kita niat boleh luar-luar sedap dia baca. Boleh luar-luar. Mana pahala berkorban pada hari raya haji boleh, patut pahala akikah boleh. Kita nak kata boleh dia kena ada dalil. Tapi mereka kata boleh, tapi orang yang ngaji hadis ulama kata tak boleh. Hak tu khusus, mak akikah bila-bila pun boleh, dia tidak bermusim. Enggak hak ni 4 hari tu je 10, 11, 12, 13. Hak tu ya. Sebab jadi bila kata boleh ni bukan makna molek. Supaya kita kata boleh semaya pakai luar 3 suku tu dia tu tidak 3 suku luar tu. Nah, boleh. Awak kan jadi timai. 3 suku. Tok mamunya jubah rapat latar tu. Imam apa? Tengok dalam kitab dia kata ada boleh. Imam Ghazali kata boleh, tapi Imam Ghazali pakai lagu mana? Imam Syafi'i kata boleh. Tapi Imam Syafi'i ada pernah Imam Syafi'i pakai luar bawah sikit pada lutut. Tak ada. Dia nak ayat boleh sekadar sah. Bukan pada malik. Nabi tak pernah buat begitu. Setengah ulama kata timbul isu tu bila ada orang tanya, bila ada orang buat, bila ada orang buat, boleh kau gini? Barulah ulama fiqh respon tu. Ada sudut tu, tapi ulama kata boleh tu. Boleh tak jawab hijab lagu tu. Kena faham malik. Kalau tidak kan jadi gitu. Lepas tu pergi masjid ya luar gitu dak tu. Kena jaga tu. Tak boleh gitu. Nak ya boleh ya. Maknanya kalau kita balik daripada musafir dalam kat terseksa pakai kita naik semaya gitu nak buka big bagasi nak ngoi kat kemahmi dak. Tak apa boleh sah mai. Kat dak gitu gunalah tu. Jangan guna sama-sama gitu. Siapa orang serabut perut kali. No, tak boleh gitu. Kenapa faham molek Sebab tu kita sebab tu ulama kata kalau tengok peko saja tak tengoklah. Orang panggil adab disiplin tak boleh. Tak nampak comel agama tu. Tak nampak comel Baik, cuba tengok lagi di sini Jadi kata Syekhul Islam kali dia kata apabila qul huwallah itu disebut oleh Nabi sekali baca sama sepertiga Al-Quran, kita kenapa dalam konteks tadi sebab dia sebut tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah baik. Jadi tidak menjadi kemestian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Maknanya jadi lebih utama daripada Fatihah pula qul huwallah. Sebab Fatihah Nabi tak sebut 1/3 Quran. Tak. Tak boleh faham gitu. Sebab apa? Sebab Fatihah tu memang banyak sudut dia tu lebih daripada Fatihah, daripada qul huwallahnya. Dia tu sebut Nabi sebut Ummul Quran. Ibu Al-Quran. Dan tidak bererti membaca qul huwallah 3 kali tu betul-betul supaya baca Quran 30 juzuk. Dari semua sudut. Ada ulama kata begitu. Sebab tu Syekh Abdul Abbas bin Suraj tadi kata maksudnya gitulah kerana faktor makna yang ada dalam qul huwallah tu dari sudut tu. Enggak Quran ni bukan waktu saja bab hukum, bab tentang alam. Hak tu tak sebut dalam qul huwallah. Cuma dia sebut tu berkait dengan nama-nama Allah, sifat Allah, tentang Allah. Tu pun tidak lengkap, banyak lagi surah lain. Tu dari sudut tu lebih tu. Tapi yang Nabi sebut ni memang ulama tidak tolak, cuma dari sudut tu di segi pemahamannya. Bahkan ulama salah tidak menyukai ketika membaca Al-Quran secara keseluruhan membaca kecuali 1 kali seperti tertulis dalam mushaf. Ini orang panggil cara baca gini, maksud dia begini. Bila kita baca Quran, bila siapa keluar Allah, duk baca daripada ayat daripada surah An-Naba lagi. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Seterusnya, siapa dia keluar Allah dia ulang 3 kali. Lepas tu lepas keluar Allah surah ke? Orang panggil 3 ku tu dah. Lepas keluar Allah baca. Tapi bila siapa dia keluar Allah, dia ulang 3-4 kali. Ulama tak suka baca gitu.
Ulama tak suka sebab cara Nabi ni tidak baca gitu. Kalau kita nak baca Qul Huwallah 3 kali tanpa kita baca surah lain saja, Qul Huwallah 3 kali sebab kita lepas semaya kita baca 3. Hak tu tak apa. Ni maksudnya cara baca Quran. Bila kita baca Quran, tiba-tiba daripada ayat lama setengah jam, siapa si tulis 3 kali Qul Huwallah. Ulama tak suka gitu. Jadi kalau kita nak baca sampai 3 kali 4 kali pun baca dia saja, tak apa. Apa tu? Apa gitu? Sebab Nabi tak buat gitu. Sebab tu anda tengok, kalau kita betul-betul nak ikut sunnah ke, kita kena tahu siapa situ. Nabi buat gitu. Jadi tak boleh kena baca kali boleh, tapi jangan baca macam-macam diskriminasi ke pelebih dia depan-depan surah lain. Siapa gitu? Sebab apa Nabi tidak buat gitu. Tapi Nabi lah sebut keluar Allah ni 1/3 Quran. Cuma cara amalannya lagu mana? Supaya juga kita kata bila kita baca Quran ni dalam semaya, rakaat pertama, rakaat kedua, memang ulama tak suka dia kata, misalnya contoh kita baca rakaat pertama kita baca suratul Nas, rakaat kedua baca suratul Falaq, berat. Tak boleh gitu. Sah maya. Ana pernah tanya Maulana kata setengah ulama kata itu maknanya jahil tentang sunnah kalau buat gitu. Sebab Nabi kalau rakaat pertama kalau dia baca ni dia akan ikut ke depan, dia tidak pergi naik ke parulu gitu. Tu cara baca. Memang sah, tak ada orang kata tak sah maya. Sebab baca ayat tadi Taha Allahu Akbar, waktu mari pula kaf ayat rokok pula. Boleh sah betul lah tu. Tapi lagu tu kau salafus soleh kita Nabi sendiri tok guru paling besar tu. Dah, sebab tu kena tahu. Dia kena tahu. Sebab itulah adalah dalam amal gapo pun dia bukan sekadar kita tahu hukum sah tidak sah, dia kena tahu sifat ibadat itu. Sifat ibadat. Gitulah. Sifat ibadat ni mana sesuatu yang menjadi punca pada kualiti ibadat tu. Bukan kita bersemaya, bukan sekadar nak sah. Maya kai curi pun sah. Curi kai tuk email dia lah. Dia curi kai tu biasa maya. Tapi pahala boleh ke? Tak boleh pahala. Jadi benda-benda gitu kita kena faham lah. Kena faham. Sebab Nabi Imam takut jadi seolah-olah kita subi jadi tak sopa masyarakat pula. Habis licin tak sopa. Iya, kalau lagu tu ya. Metaka popok sono tak sopa. No, semua tak sopa. Beza belaka. Tak boleh gitu. Kena berhati-hati. Jangan jadi lagu tu. Timbullah satu cerita saja nak sebut, nak berkongsi. Ni memang dia ngapa Quran adalah anak kenal lah, tapi gak jenis tak pakai wahai orang ni memang masalah. Tok guru dia tak pakai lagi. Sokong kita. Mak dia meninggal dunia. Enggak? Nak semaya tak muat rumah mai rumah. Dia kata kita waktu hutan tu mai. Lepas tu tika-tika tak ada. Mai pakai lepas bukannya duduk dah kata. Enggak ada tu nak kata tak sawak gitulah kata. Dia pernah ngaji dengan saya kok sawak gitu. Dia kata boleh, memang kata boleh. Memang boleh tapi tak sawak gitulah. Dia kata. Kau pergi masjid dekat tu ya. Dah tak muat orang ramai, memang tak muat. Rumah dia apa rumah kaya nak kata naik semua tu rumah ni. Ada tak sih? Ngomong dia kan. Dia mai gitu. Muka dia kata ngusur mayat tu pun ada kaki. Letak. Gua mai je pakai lepas belakang mai. Tak payah. Dia tak sewi pun apa kau tu. Begal orang kampungnya. Orang kampung mau jumpa mana? Lagu mana ni ustaz ni? Anak kata bagi masjid. Anak kata bagi masjid. Marah dah masa nak arahan. Anak ayat kerja kata entah ni tak erti sunnah, erti pekoh. Sunnah Nabi ni lebih kepada pekoh. Ada jenis pesen lagu tu. Mana dia tak ambil kira ni benda-benda jadi balah. Dia kata boleh. Dia tak faham tu kat mana. Dia tak faham tu apa tu bahaya lagu tu, rosak lagu tu. Berkorban lah lagu tu. Tu tak kena. Memang boleh, tak nak punya salah. Sebab kita pergi kubur mai tak pecah boleh lepas. Walaupun ada hak pecah tu dia ada perbincangan lain lah tu. Gitu ya. Jadi kena berhati-hatilah. Berhati-hati. Supaya kita kata pakai piyah. Tak berkait pun sebenarnya. Masalah susah, masalah piyah ni. Tapi kalau kita pergi kapu tempat memang orang tak faham molek lagi, dia pun faham piyah dengan semaya, tak boleh pisah dah. Tiba-tiba kita mari sengaja kita buat gitu kata. Sakit dada jadi orang suka sebut. Muka dia ni ngapa kerok? Banyak benda-benda lagu ni.
Ada satu kini hak berat lagi. Ana kok jadi masa. Telanya kenal kata rugi kok kalau orang kenal kita ni. Ana pergi beli kedai runci. Oh dia kata tidak saya tak ada jadi tu imam malam terawih. Ana kata dia pun ayat orang kata ya. Oh dia kata tak baca bismillah dia kata. Ana kata tak ada apa dah kata. Enggak kahwin ni boleh baca kitab ni. Ayah dia tok guru, dia ni cikgu besar, dia boleh baca kitab, dia mengaji walaupun dia cikgu, dia mengaji khusus. Dia mari kita al-um benar. Tengok Imam Syafi'i kata kena baca bismillahirrahmanirrahim sebab dia tu ayatun min ayatil Fatihah. Satu ayat daripada dia kata tu Imam tu tak baca. Saya tobat atau segi mai sama situ. Dia tobat segi mai lain. Ramai orang tobat, orang kata teruk. Sungguh tu mayah mula dia kata. Kata cuba baca malik kitab ada kata Imam Syafi'i kena baca. Mana kena baca? Kena tanya lah tu Imam dia baca ke tak. Ada kata tak dengar. Bukan mana dia tak baca. Takut dia baca. Dia baca perlahan. Dia pening. Jadi maknanya dia baca kitab dia tak faham ibarat tu. Tu dalam mazhab Syafi'i dia sebut baca walaupun ada kata kena baca derah. Hak baca derah pun setengah kata derah biar dengar di telinga pada. Tidak mesti derah dengar supaya Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin tak mesti derah gitu. Ke situ khilaf pula. Ada mazhab lain kata tak perlu baca pun sebab Fatihah bismillah tu dia khilaf pula dengan ulama. Ayat Fatihah ke tidak? Ke dia panggil fawasil saja, pemisah surah saja. Benda-benda gini kena faham lah. Oh sakit jantung orang tu orang kapus kok sebut jadi apa. Kok kenanya dia Wahabi. Dia kata Wahabi. Mujib tak katakan dia kata kau betul. Katakan kita ada tak mula bagi tu. Ke dalam cik ni. Topak suara ya Allah dia pening. Anak kata cikgu kena kita tanya dia. Dia baca ke tak? Takut dia baca perlahan. Tapi dia cikgu ni rasa bersalah sebab dia kutuk parut dah ke imam tu. Dia pening mata. Dia pening. Oh, ada juga style baca selu. Dia nak cover dia ni. Tak apa tak ayat dulu dia tu. Oh, dia nak cover dia tak sini nampak gong dia ni lah. Anak kata orang tua ni dia kata. Dia sudah dah tahu tak erti kan. Dia nak cover dia. Apa tak ayat dulu dia tu. Anak kata ke dia sebab tu barang ni dia kena tanya kata erti jangan kutuk orang dia tu ngapa kau tu lepas tu dia ngaji saya tahu tu orang kata tak boleh gitu masalah tak boleh suku masalah kita pun tak erti kawan tu pun anak pun tak setuju cara dia buat kalau cuba pergi kapung nak tahu orang mufarakah di kapung anak tu 10 minit nak sahur tu kalau makan lagi tak buat time man 10 minit sebab dia situ tempat tu dia istihar 10 minit itu dia istihar di mikrofon bolah makannya orang tu orang baca ni cerita baca minta yang riwayat dia anak pun sebut buat kita ni anak kejut anak klik kaput tu anak dia sebut itu bolah makannya waktu imsak ni dia kata enggak ada ketelah seorang tu dia balik Mesir dia balik motok dia tengok dia masak dia makan lagi 10 minit sebelum subuh tu padahal tu sudah buat announcement ni jangan makan tok dia gaya tu jangan waktu email ke cucu dia ni bagus bagus tu memang apa tu mungkin dia sambil-sambil lagi tak boleh makan masa tu nama apa imsak ni kan kalimah tu diguna untuk takrif puasa tu bagus je sebab tu dia orang kapur ni tidak salah dia dah orang ngajar membatas ke ilmu setakat tu ya. Jadi kalau kita nak buat perubahan, dia kena kena bui tambahan maklumat. Jangan pergi ngomong gitu lalu. Nyanyi kau nak nyakit jantung tidak lagu mana dia. Tak jadi tim tak boleh. Dia pergi besar dah. Padahal cucu dia atas rasa tanggungjawab agama. Anak kata parut molek kata. Tu bahaya tu lah. Macam-macam lah kalau kita tak erti, kalau kita tidak boleh imbangi balah cerah pada kalau keceran tu Nabi Mel tubik daripada bilik air dia tak saya pakai selipar tu dah kekal pun nak pakai selipar tu nak pergi maya sebab takut ada tak cicak tak ada takut ada jadi natu dia kata tak ada pun saya takut ada tak boleh nak pakai selipar memang dia tak selipar bila natu dia masuk dia tak lepas depan bilik air natu dia tak akan selipar tu dia maru balah siapa nak cerah nyap debak untuk tua gong ngotin natu ni pun. Mana tu siapa kan ya kok? Kata lagu mana dia nak kata natu tolu tu kata. Dosa debak ngau tua lagu. Jadi supaka-paka lah. Benda lagu tu pun nak balah. Berhibal kita ni. Jenis situ.
Cerah akhirnya. Banyak kau lagi dia jadi tak lagi. Jenis orang panggil ni bagi anak kata buang. Jenis orang betul pun sadek. Dia tak boleh kenal langsung. Pada benda tu benda kecil tu. Tak boleh gitu. Dia kena sidik sebab Imam Syafi'i sendiri pun kalau dia masuk di kalangan anak-anak murid mazhab Ahmad, dia ikut cara-cara ibadat semaya, ikut cara Imam Ahmad. Apa tu? Dia kata aku nak hormat mazhab tu guru aku. Kecerdik tu. Baik, cuba kita tengok seterusnya lah. Jadi hak ni pun gitulah juga. Jangan kita duduk kerah-kerok pegang duk talih mana-mana lebih. Sebab ada siapa pada anak, ada seorang ustaz, dia semaya dia ulang 3 kali dalam satu rakaat kul huwallah. Dia pegang ni. Masalah Nabi buat kau gitu. Itu satu persoalan tu. Jadi makna dia saat ni dia baca sepala Quran. Rakaat pertama, rakaat kedua, tembok tu pula 2 kali. Orang kata wah kecoh lagu tu. So ni lah ulama kata tadi, tak boleh bila kita baca Quran, misalnya kita baca, orang panggil baca kerana nak khatam, tilawah untuk khatam. Janganlah bila sahabat keluar Allah ulai itu atas rasa hadis ni. Tak boleh gitu. Bukan budaya baca Quran gitu. Ulama kita tak suka. Patut dosa ke dak? Anak tak kata dosa, cuma orang panggil cara baca. Cara baca Quran. Tu. Supaya juga Nabi baca Quran. Bila betul Nabi sebut sini akan datang kita jumpa juga. Anak tak ingat mana. Misalnya Yasin. Tak ada kalau Nabi baca malam Jumaat. Kemungkinan ada ulama kata apa sebab sahih Nabi baca Quran, dia baca musik kebetulan kena malam tu. Kena. Tidak kata bila baca siapa malam Jumaat tu lama lagi perut pergi ngomong Yasin dulu, lepas tu undur balik. Ada Nabi tak buat gitu. Kenapa lah? Tu kan. Hak itulah orang panggil fiqh tu pemahaman tu. Kalau tidak dia jadi masalah. Bahkan ulama salah tidak suka tadi. Sebabnya Al-Quran itu mesti dibaca seperti yang tertulis dalam masah, tanpa ditambah dan tanpa dikira. Ni ulama salah kita dia faham gitu. Hasil didikan Nabi lah tu. Dah tulis sekali. Baca sekali sudah. Hak Nabi sebut sepala Quran, Nabi tidak suruh baca 3 kali. Akan tetapi jika qul huwallahu dibaca sendiri, tidak berkait dengan baca surah selain sahaja, dia nak baca qul 10 kali boleh tu. Ulang qul huwallahu. Supaya cerita tadi kan. Supaya tadi tu ada seorang tu ulang-ulang baca qul huwallahu. Dia bukan baca Quran lain-lain, dia baca qul huwallahu saja. Tu tak apa gitu. Kau itu pun ayat Nabi pagi esok. Dia tu baca qul huwallahu kau ulang. Supaya telefon tu. Dia buat pak go tu dia kan. Apa ni? Automatik untuk reverse tu nak. Jadi dia buat gitu. Kalau ni kata pelik baca Quran. Dia siapa dia report ke Nabi? Apa maksud? Maknanya cara baca gitu tidak menjadi tradisi pada waktu. Bila ada orang baca ulang-ulang gitu waktu siapa report ke Nabi? Nabi tak bantah. Nabi kata iyalah. Demi Allah yang nyawa aku dari tanah. Qul Allah memang lebih. Sekali baca sepala Quran. Mana Nabi tak marah. Sebab apa? Sebab dia bukan baca Quran daripada surah lain tak. Bila sampai situ baru dia ulang berapa kali tak. Dia baca Qul Allah saja. Itu lain cerita. Maknanya siapa report tu maknanya bukan lagu ni cara Nabi baca. Itu maksud dia. Tapi kalau baca Qul Allah secara tersendiri tidak berkait dengan surah lain, nak ulang acak kali pun tak apa tu. Nak ulang acak kali pun tak apa. Sini ni terjemah dia ni anak pun tak faham. Jadi anak ambil hak Arab, anak terjemah sendiri bahasa Arab. Sebab dia kata namun yang setara dengan sesuatu berasal dari bukan jenis tak faham apa satu gitu. Gak dia nyawa iyak tak tahu tu. Dia gini maksud dia. Ni anak cek hak Arab dia lah. Sesuatu yang sama dengan sesuatu. Mestinya bukan dari jenis yang sama secara mutlak. Maknanya persamaan itu bukan dari semua sudut. Bila kata qul huwallah sama dengan kita kata 1/3 Quran, sama tu nak ayatnya dari sudut kelebihan, dari sudut tertentu saja. Memang jenis qul huwallah sebab kata contoh kita letak. Jadi tabbat yada ni serendah mana dalam Quran? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mesti kita kata paling rendah muka dia sebut tentang Abu Jahal, Abu Lahab tu. Sebut tentang Abu Lahab. Iya ke gitu? Setengah tu siapa kata tak boleh baca Al-Quran, takut Nabi tersati. Muka pok darah Nabi gitu. Ni parut lagi ni. Ni bagi lagu ni bagi tak boleh tak depan ni. Kena tak tepi kolah gitu ya. Parut ni dia ngomong ni.
Lepas tu orang duk baca Quran, duk baca sampai habis 30 juz bulan Ramadan tu tinggal tabat tiada tu. Tak bolehlah takut Nabi terasa hati. Mungkin Nabi ke hidup tengok kita baca Quran. Oh kena lagu tu pula logar kita no. Oh tu tak boleh ikut perasaan lagu tu katanya. Setengah ulama kata Quran ni sama saja dari sudut kalamullah. Sama dari sudut kalamullah, tapi perbezaan lebih kurang tu dari sudut makna, dari sudut pengertian, dari sudut maksud ayat ada beza. Beza itulah jadi lebih kurang tu. Tapi atas nama kalam Allah sama saja. Itu ahli sunnah. Jangan kita kata tabat yadan walaupun dia kalam Allah, dari semua sudut dia kurang. Oi, ulama tak kata gitu. Sebab dia tu kalam Allah tu. Quran tu tabat yadan tu. Jadi maknanya bila kata sama, memang dia Quran jenis Quran, tetapi dia tidak sama dari sudut konten dia lah, kita kata makna dia tu. Lebih dia tu apa? Sebab dia sebut tentang Tuhan. Quran ni bukan tentang Tuhan saja, dia sebut juga tentang makhluk. Tak ada. Dalam tu tak ada tentang makhluk. Kena tengok ayat lain. Dari sudut tu lebih ayat lain lah. Itu maksud dia nya. Kalau tidak kita jadi tak tumpu sebab kita ni ada. Anak pun duk baca banyak jugalah mana pandangan kelemahan masyarakat kita ni. Orang kita ni buat apa dia jadi tumpu ke pekah saja. Siapa tak sing ngajak lain. Kalau minta suruh ngaji gak tentang sahabat, ulama tulis sahabat. Lah ni kitab tentang ensiklopedia tabi'i pun ada. Tabi'i ni anak murid sahabat. Sahabat tak anak murid Nabi. Agama siapa kita melalui tabi'i. Dia bukan lopak masuk generasi lain pada sahabat tu tak melalui. Tak boleh pakai hadis. Jadi ingkitah hadis. Jadi putus hadis. Maknanya tabi'i ini generasi penting. Sebab tu Nabi sebut 3 kurun pertama apa dia ada situ. Tiba-tiba kita tak tahu gapo tentang tabi'i. Siapa ulama tulis. Ada buku tu dengan jadi sepatutnya benda-benda gitu kita beli tu kita baca sendiri pun tak apa tu. Selain baca WhatsApp tempat je sehari tu. Ambil 2 jam sudah 2 jam tu baca buku tabi'i tu. Gitulah, cuba kita tengok lagi di sini. Kemudian hadis-hadis yang memuatkan sebutan keutamaan surah-surah dan ganjaran bagi pembacanya, jumlah dia sangat banyak. Misalnya kalau dalam kitab kita ada kitab tafsir, bicara tentang tafsir, dia ada banyak. Dari situ banyak sebut tentang kelebihan surah-surah, fadilat surah. Namun sebahagian besarnya tidak terhindar dari kelemahan. Mana banyak juga riwayat-riwayat sebut tentang kelebihan Quran ni. Siapa ada maudhu' pun ada. Jadi dusta atas nama Nabi pula. Tidak bertanggungjawab setengah nukil penakal itu yang menakal ke. Tak ambil kira dah sahih ke tidak. Ni dijual di Jawahara Wahabiah sebut lah. Muka terbuka ni. Lum'atul aurat. Biasa dengar. Lum'atul aurat ni kononnya wirid-wirid yang menjadi amalan seorang ulama terkenal di Kelantan. Dia meninggal dah. Anda tak sebut nama. Tapi di situ buku tu di kulit pun sebut. Ni amalan ulama ni. Hak duduk di sini. Alik sana. Alik sana jalan lagi Pasir Mah. Tengah tu. Gitulah sebut gitulah. Takut dia marah ke apa tu lah. Kejut anak baca. Dia sebut tentang selawat dan kelebihan selawat. Selawat tu bukan Nabi. Ada juga Nabi. Dia capur lah. Ada juga wirid-wirid Nabi aja, tapi fadilat tu dia bubuh sendiri. Misalnya ada satu selawat tu baca satu selawat tu sekali baca, boleh pahala 100,000 haji. Paruk tu. Lepas tu ada pula tu baca subhanallah 100 kali supaya 1000 kali haji. Enggak subhanallah dia berapa minit ya kalau 100 kali. Berapa minit ya? Tu melampau fadilat tu. Tentu Nabi tak ada sebut. Jadi kalau bahaya berdosa besar, lepas tu kawan ni mati, orang tu amal lagi mungkin dia buat dalam bentuk buku. Hak Nabi yang tidak ketemu. Jadi benda-benda gitu kena beringatlah. Sebab tu kitab ni penting lah. Sebab apa? Sebab perkara ni dia ada masalah. Umat Islam kita ada masalah bab ni. Jadi sukatan ni penting. Cuba kita tengok. Sebab tu dia sebut lalu. Ada yang berdusta atas nama Nabi, yang makna dia rekod sendiri, lepas tu bubuh fadilat sendiri. Dan dalam kitab tu ada sebut lum'atul aurat tu boleh kata awal sampai akhir, tok guru kita ayat gini, tok guru kita ayat gini. Hanya terhenti pada guru, bukan pada Nabi. Tu bukan cara ilmu agama tu gitu tu. Standard ilmu agama ni dia mesti sampai pada Nabi. Tu standard dia. Kalau tidak tali, boleh rosak dia. Semua orang jadi boleh buat. Jadi mainnya agama, mainnya manusia, amalan agama. Jadi gitu.
Sebab tu kalau kita perhatikan, biarlah anak nak sebut ni, kerana bukan anti tarikat, tak, cuma banyak dah tak betul. Dia masing-masing tarikat ni dia ada amalan tersendiri, dan itu menjadi terima dia, menjadi syiar dia. Mari mana? Hak ni selawat ni, hak ni selawat ni, hak ni ada zikir, hak ni zikir khusus. Itu biasa kita jumpa dalam kitab. Kita orang Islam ni tak. Bahkan dia akan timbul pula ni jumpa dengan Nabi lah. Dia duk amak-amak ni kata ada setengah-setengah tu tak ada. Ada kata hak ni khusus untuk pokok kita. Orang dia panggil orang khawas. Orang khawas ni pokok yang mana dia sudah hidup, sudah naik tahap, dia jadi pokok yang batini. Jenis batin lah. Batiniah nanti. Dia kata ilmu ni ada ilmu batin, ada ilmu zahir. Hak kita dua ni hak zahir lah kan ni hak ni. Pokok dia ni hak batin, hak tinggi. Mana orang yang tidak terlibat dengan cara pokok dia tak akan faham kau. Tu pokok dia. Pala dia kalau di Indonesia nak tengok tu dia kata Quran ni Nabi hanya hurah secara zahir, dia ditugaskan oleh Allah untuk menghurah batinul Quran. Paruk dia pergi. Dia kalau tadi puasa siapa tahu tu umur tu dok. Payah dah nak berobat tu. Batu budak kata baik terbalak mapukah lalu. Kena puasa hak ni kata Allah. Dia puasa dia lebih. Pokok ni kurang berlakon. Pokok zahiri berlakon. Dia ni pokok batini. Wah, saudara. Sebab tu Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis dia mari kalam ulama, rupanya isu kata hak ni zahir, hak ni batin, ilmu batin, ilmu zahir ni bukan benda baru. Zaman dia tak ada dah. Sudah ulama sudah kritik dah. Pokok mana pokok sufi lah yang mempelopori istilah ni. Dia sebut dalam tu. Bukan semua. Jadi kalau sufi hak sunnah tu tak sesat-sati, tak masuklah tu dia. Tu hak kita sebut ni sufi hak jenis pasal yuwaswi sufi ni. Dia pernah letak anak di Bukit Keluar tengah malam. Dia duduk di gua lah, dia getok dalam situ. Lepas tu dia tengok, dia kata nanti subuh kita mari ambil. Paling pungut dia kita lari klik lalu. Baik aku duduk rumah sudah. Anda cuba nak ikuti nak tengok lagu mana pokok dia tu. Tu sama-sama kan? Bunyi laut roda laut duk memukul pantai tu kan. Dia duduk tengah malam. Pokok dia pergi dalam gua lain. Adalah tempat-tempat sunyi dia pergi duduk zikir situ. Siapa di tuala salak tu ada tu. Orang amat ilmunya, malam dia gengayak pergi duduk zikir tepi sungai. Oh bahaya tu. Kalau jatuh je tu lagu mana tu tu. Dia ayat Nabi, kata orang kapur cerita lagu mana? Ustaz kata tak boleh. Nabi beribadat pada waktu malam dalam rumah dia, dalam bilik dia. Baik, tak apa kita tengok. Nak ayat ni kesesatan. Sebab tu kitab ni penting lah bagi banyak ni dia bincang ni. Dua jilid. Terjemahan ni. Baik, cuba kita tengok lagi. Kena beringatlah. Oleh kerana itu menjadi satu keharusan bagi setiap Muslim berusaha mengetahui hak sahih. Jadi bila kita nak buat amal, kena tahu hak sahih. Cek dulu. Nanya tu nak amal puluh-puluh tahun tiba-tiba tak sahih. Tak nanya tu. Tuhan tak akan terima kalau tidak melalui Nabi dia ilmu tu. Dengan bertanya kepada ahli ilmu dan belajar daripada para yang ulama yang mahir lah, orang-orang yang mahir tentang bidah tu. Al-Imam Ibnul Qayyim sebut dalam kitab ada Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Ini nama kitab dia. Di antaranya dia sebut dalam kitab tu hadis-hadis lemah, penyebutan keutamaan surah-surah dan ganjaran bagi yang membaca surah itu secaya pahalanya tertentu pula dari awal hingga akhirnya, sebagaimana hal itu disebutkan oleh As-Sa'labi dan Al-Wahidi di awal setiap surah dan Az-Zamakhsyari di akhir setiap surah. Abdullah bin Mubarak kata, aku kira orang-orang zindik telah membuat riwayat-riwayat ni. Maknanya dalam kitab-kitab misalnya Sa'labi, Wahidi, Zamakhsyari bila dia hurah ayat, kemudian dia ada tafsir dia. Zamakhsyari dulu perkat awal, akhir surah dia buat kelebih. Bila dia bicara tentang dia buat akhir, dia mai kelebih surah. Kelebih tu kata Abdullah bin Al-Mubarak, banyak sungguh hak palsu. Saya kira hak palsu ni, riwayat-riwayat palsu yang menyebut kelebih surah ni, saya kira puak-puak munafik tu buat. Zindik ni mengikut Imam Ahmad dia dua makna. Pertama sekali orang panggil munafik peringkat hak akhir. Maknanya satu tangga lagi nak jadi kafir.
Setengah tu kata zindik ni kafir dah. Memang dia kafir dah zindik tu. Cuma dia kafir munafik. Setengah kata dak lagi tapi setangga lagi nak jadi khilaf ulama. Sebab tu Imam Ahmad guna ni. Imam Ahmad guna kalau Imam Ahmad kata idza ra'aita hadan an yantaqisa ashab Rasulillah fa'lam annahu zindik, kata Imam Ahmad. Kalau mu tengok ada seseorang duk sebut kelemahan sahabat dengan maksud nak hina sahabat, duk ayat sahabat ni ada buat salah gini-gini, mu ketahuilah itu zindik. Tidak Islam tahu itu. Kalau Islam sebab kita sayang ke sahabat. Baik. Adapun yang sahih di antara hadis-hadis tentang keutamaan surah-surah, di antaranya hadis tentang surah Fatihah, bahawa tidak diturunkan dalam Taurat, Injil dan Zabur yang seperti ini. Ini memang sahih ni. Ini memang sahih. Hadis keutamaan surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, bahawa keduanya adalah Zahrawan. Zahrawan ni dua yang bercahaya. Zahrawan ni ulama khilaf, ada yang sebut Zahrawan ni dia panggil kawanan burung yang akan mengembarkan sayap dia untuk menaungi orang yang baca dia di hari akhirat, ketika hari tak ada bayang itu. Ada tu kebanyakan ulama kata. Tapi salah satu maknanya dua cahaya ni, maknanya orang yang sentiasa baca surah Baqarah, Al-Imran ni, salah satu fadilat dia akan dapat cahaya pada mahsyar ketika tak ada cahaya tu. Ketika tak ada cahaya, ada cahaya untuk dia. Itu kelebihan. Itu sahih. Hadis tentang ayat kursi misalnya, bahawa ia penghulu ayat Quran. Sebabnya ayat kursi ni banyak tak betul misalnya. Ni ada ustaz sebutkan sebab dia panggil wakas sembilan. Wakas sembilan mana? Dia sebut fadilat wakas sembilan. Dia mari cerita orang nak gecoi tengah malam, dia nampak dinding sampai ke langit. Nak okah ke mana nak tobik? Masuk boleh. Nak tobik tengok dinding sampai ke langit tinggi. Maka terperangkatlah dia. Punya tuai dia baca ayat kursi malam tu. Kita baca ayat kursi dengan kursi-kursi je lah. Benda tu hadirat mengarut tu. Mengarut. Kalau benda tu, benda tak sah tu. Amal tu kat wakas sembilan. Buti sini mesti buti. Fadilat dia tu dia buat pula. Tak ada tu, ketemu tu. Cuba baca ayat kursi tu. Gapa dia maklumat tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ana ambil sikit lagi habis ini. Sesiapa yang membaca dua surah ni, Al-Baqarah dengan Al-Imran ni lah, dalam satu malam, nescaya mencukupi baginya. Allah akan cukupkan keperluan dia. Mungkin dia tak jadi kaya, tapi Allah cukupkan. Setengah ulama dia huraginya, cukup ni maksudnya seseorang tu Allah akan cukup rezeki sehingga dia tak perlu meminta. Mungkin dia tak kaya, tu satu. Satu lagi, timbul sifat qanaah dalam hati dia. Qanaah ni mana dia berusaha dapat sebanyak mana dia terima dengan redha, dan Allah tidak timbul ke dalam dirinya orang panggil seorang yang suka berbelanja besar. Tu satu nikmat tu. Cuba bayangkan kalau kata Hafiz Ibn Hajar, salah satu bentuk Allah nak hina seseorang, jenis pai nafsu besar. Dia nafsu besar bini, dia nafsu besar bini, dia nak beli beg 3,000. Piti tak ada beg 3,000. Kita pakai beg 2,500 tu pun tak. Paklah ni tak punah-punah kira. Dia beli pasu bunga, kena beli hak ni hak import ni. Tok laki pula nak tahu tukar sport ring. Padahal bukan duk ke sport ring pun. Jiwa dah gitu. Kena nyakit tu pitih 20,000 sebulan tak ikut. Tu kata Hafiz Ibn Hajar, kadang-kadang cara Allah nak hina seorang. Dia timbul ke perasaan gitu. Timbul perasaan gitu. Setengah orang ke bau kain sampai 50, 60 bila. Awak ngai tu, nak ngai masa mana tu? Anak kata banyak geninu. Dia susun penuh dinding. Kata berapa so? Tu sak dia. 500 ada dia tu. Kita dua dengan buluh tu, buluh ikan tu. Tak cakap akak dah. Betul tu. Perempuan ni masalah ni dia nak goreng, dia beli ikan kedang masalahnya. Karut tu berlaku tu ya. Tu orang panggil hobi yang merugikan masa. Tu bokok ikan pun tak naik. Ikan pun serabut dah kelih muka ni. Jangan duk bazir masuk gitulah kita. Tak patut gitu. Hobi sekali-sekala biar pada-pada lah. Sebab juga main badminton. 2 kok semalam dia lepas ngari, lepas tu pukul 11 boleh cari kok lain. Anak seling cuy, lincang wei pun tidak ketemu.
Kau itu ada jadual. Sebab tu dia nego lah ni. Dia ada jadual dia. Ni kata dia mu lebih pada licau ni. Kau tu lah. Tu kena tipu kau setan dia lagu tu. Dia masa dia habis gitu. Siapa cerah dengan bini. Bapa tu kuat dah ngai. Bini dia kata 1000 tak ada boleh upah. 1000 sebulan. Mungkin dia ni guru bahasa Inggeris piti banyak. Dua tuition lagi. Belah-belah ribu pendapat tu. Habis kau tu. Bini dia kata tak nasihat. Bini dia hana. Cerah akhirnya. Patut kata ikan memang pakai tak beli lah. Oh beli kedah dia tak nak goreng. Upah 1000 lebih habis. Allahu Akbar. Tu ni. Baik, tak apalah. Tu nak ayatnya manusia ni lagu tu lah. Kita tak kena tu, alhamdulillah lah. Okey, cuba tengok lagi di sini. Ni kita perhabis di sini lah. Misalnya bahawa tidaklah ia dibaca, nescaya syaitan tidak akan mendekatinya. Ni surah Baqarah, kelebihan dia lah ni. Ini kita dia bincang kemudian. Maksud lebih ni sekadar baca ke memahami ayat tu. Hak tu ada perbincangan lain pula. Kau sekadar baca apa buat yang gitu ya? No. Kau lagu mana? Misalnya suratul Kahfi misalnya, siapa dia baca dia akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Surah ke dia murah rezeki ya? Waqiah dah. Ni tok guru kita ayat ni. Tak usah sebutlah siapanya, sebut kenal malu kat orang ayat ni. Dia amal Waqiah tu baca sama nak malam. Tiba-tiba peniaga dia jadi jatuh. Sebelum tu tak jatuh, lepas baca jatuh. Dia pun jadi penipuan. Dia kata sepatu ni jadi murah rezeki. Tak kaya. Dia pun tanya lagu mana. Jadi sebab muka ada sebut ke terhindar daripada kepapat. Ada biasa dia sebut sama apa ustaz ni. Baca tu jadi kau teruk nego. Sebelum tu okey. Kalau tanya anak kata cek baca tajwid tak betul. Biar jadi kau pening. Dok kena faham molek ni orang panggil pekoh ni. Maksud Nabi sebut gitu tu maknanya memahami sebab ayat dia tu dia nak keyakinan. Baca biar faham. Faham agama dengan baca tu. Jadi apa-apa di sini apa maksud? Apakah apa ni seseorang itu tak ada harta baru apa? Tak. Papa ni fakir itulah kita terjemah papa. Papa dak fakir. Fakir ni siapa perkat memerlukan kepada orang. Tak cukup dengan duit ada. Kalau cukup tu tapi tak boleh nak simpan. Orang panggil kaih makin pagi tu orang panggil miskin. Ni siapa perlu tak cukup bergantung dengan orang tu tahap fakir. Fakir ni lagu mana? Sebab tu ulama bahas jadi kita kena faham maknanya kalau baca ayat ni dia kehindar daripada kefakiran. Maksudnya jiwa dia tu jadi jiwa merdeka. Makna dia tu jadi Allah bui kepada dia rahmat sehingga hidup dia tu betul bergerak di atas landasan betul. Mungkin dia tak kaya tapi tak sampai tahap dia meminta-minta dengan orang. Sepuasa ni lah Ana sebut. Ana sebenarnya dalam kitab lain tu Ana tulis tepi ni hadis ni. Maksud tidak apa-apa tu maknanya Allah tidak menimbulkan perasaan berbelanja besar. Cukup dengan ada setengah orang 3,000 sebulan pun boleh hui kau mokpok. Setengah tu 12,000 tak boleh hui, tak cukup. Apa jadi lagu tu? Duduk tempat sama ya. Di Kelantan ni ya. Dia duduk jauh kawan tu 12,000 tu. Klik raya, kakak dia kata nak klik kapal pula, minta duit dengan kak dia tak nak minyak kereta. PT punya 12,000 sebulan. Apa tu? Kakak dia ya Allah ustaz din dia tukar sama ni. Dia ada dia langsir ni punah tak punah dia kena tukar nak tahu. Tengok tu Allah timbul perasaan gitu. Kereta beli sport ni macam-macam lah kau semua hidup dia dibiayai oleh loan. Oleh pinjaman. Dia nak tu dia tak boleh tunggu dah sampai cukup itu. Dia buat dulu. Akhir sekali duit tak cukup. Lagu ni orang yang bermasalah. Orang yang bermasalah. Akhir sekali 12,000 tak cukup. Tak lebih kau mak ayah dia. Tu. Jadi perkara-perkara kita kena fikir. Jadi makna kita tahu tidak maknanya terhindar daripada kepapat itu. Dia lebih bersikap kepada jiwa tu. Kita kata kawan orang nipu-nipu kaya-kaya tu. Orang nipu burak-burak. Nak sampai SPRM pun tak boleh nak terus tu. Bukan miskin tu. Tidak fakir tu. Puan-puan tu dia fakir jiwa. Jiwa miskin. Ni dia tak jiwa kaya. Kalau jiwa kaya dia tak kerja senang duduk relax dia. Tak berdeki dengan orang. Cukup dengan Allah. Dia boleh laksana kehidupan beragama dengan baik. Tu maksud dia. Orang ni tu gua nama Nazi cerita ni. Akhir sekali dia baca macam sanksi pula dengan hadis tu. Nabi sebut dia tak praktikal. Bahaya.
Apa tu? Silap diberi kepahaman pada dia. Boleh ada ustaz tu silap royak ke dia. Bacalah ni. Terhina pada kefakiran. Sebut gitu ya. Dia baca mati. Moga dia jadi gila ke duit sama. Nah, takut miskin. Baca tak jadi seperti Nabi sebut. Sedangkan dia tak faham. Tu ya. Suppose maya istikharah lah. Nak nikah maya istikharah. Yang tu ambil gambar kalam. Moga nak dah. No. Lepas tu cerah. Dia kata tak ada apa. Istikharah pun tak ada apa juga. Cerah juga. Dia tak faham. Benda-benda lagu tu kenapa kalau kita ngaji molek, guru ni molek, dia akan sebut istikharah ni bab takdir. Duk bawah takdir, latihan untuk menerima takdir. Istikharah mana minta baik. Doa tak semesti tu hawi atas dunia. Huraian tu tidak menyeluruh. Akhir sekali berlakulah salah faham. Akhir sekali dia sanksi kepada anjuran-anjuran agama. Baik, gitulah. Ni ayat ginilah juga. Dok baca tu, dok baca ayat tu sebab kita Yasin sing orang kita ni pergi. Ni anak nak sebut ni Yasin tak siapa lagi. Nak ayat ni salah faham ni kalau silap faham. Bab kelebihan surah ni lah. Dia pergi rumah anak masa anak duk pondok menari tu anak buka kelas Quran tu sebelum kahwin ni. Seorang pegawai orang besar jabatan besar di ISM lah. Dia pergi rumah anak Ustaz Din. Dia kata boleh kalau saya nak ngaji Yasin dengan Ustaz Din. Ngaji Yasin bukan nak ngaji Quran, nak ngaji Yasin. So kata hamba tak uti tu. Anak ayat tak uti. Tak uti buka kelas Quran. Tengok ke tu kelas Quran buka kelas Yasin. Anak sebut. Dia pun jadi bangun dia kata biarnya bangun anak kata boleh nak ngaji tapi kena start dengan Baqarah. Lepas tu jumpa Yasin kita baca Yasin. Lama dia kata gitu. Tengok dia tak faham rupanya dia nak baca Yasin bukan nak baca Quran. Tak kena anak tak sing ngajar dia masa muka dia. Anak kata cari tu gulai. Anak tak sih. Anak kata nak ngaji kan boleh ngaji Quran. Cuma baca saya nak tengok tahap mana kemampuan tu. Ana sebutlah dia lama juga Rukia kata tak betul Yasin ni salah satu daripada Quran. Nabi baca Quran daripada awal sampai akhir musim gitu. Bahkan setengah sahabat bila sapa 3 ku ke dia berhenti, panggil anak-anak dia buat makan, dia baca Quran, nak targhib, nak beri galak kepada anak cucu biar minat baca Quran. Itu biasa kadang-kadang sahabat. Jadi orang kita ni silap faham. Jadi gitulah kan. Begitu. Unzila alayya ayatul lam yura mithluhun. Okey, tak apa ni kita sambung semula lah ni. Okey, kita sambung minggu depannya berada di peringkat berikut dari hadis di atas dengan tingkat kesahihan yang lebih rendah. Okey, ni kita bincang dalam sesi akhir kita berhenti setakat tu. Cuma kesimpulan besar pada malam ni tentang kelebihan surah memang sabit, memang ada. Tetapi banyak juga kelebihan surah riwayat-riwayat tu yang tidak sahih. Tu kena berhati-hati. Sebab apa? Perkara ni penting sebab kita nak buat amalan. Maksud amalan ni buat berterusan. Kalau sekali dua kita panggil amalan dalam istilah. Bila sebut amal dalam istilah, bukan dari segi bahasa. Dari sudut amal bila kita nak buat sebagai amal dah. Sesiapa amal surah ni. Amal tu dia bukan sekadar buat, dia kena ada istiqamah. Tu makna amal. Dari segi istilah. Tu. Okey, kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.